Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Haslina untuk sesi ulang kaji Matematik Tambahan KSSM di bawah tajuk Sistem Persamaan. Untuk video kali ini juga akan fokuskan standard kandungan 3.2 dan standard pembelajaran 3.2.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan serentak, satu persamaan linear dan satu lagi persamaan tak linear. Untuk itu kita tengok soalan yang cikgu dah sediakan untuk kamu. Cikgu Chee Hong mengarahkan murid tingkatan 4 kembara untuk melukis mural pada dinding kantin sekolah yang berbentuk segi empat tepat dengan panjangnya 7x meter dan lebarnya y meter. Okay, dah diberi dalam gambar rajah. Dua bentuk yang berbeza perlu dilukis pada dinding seperti yang ditunjukkan. Okey, ada dua bentuk. Ada semi bulatan di situ. AED berbentuk semi bulatan. Diberi luas dinding, okey, itu maklumat yang penting. Luas dinding ialah 28 meter persegi. Okey, untuk luas 28 meter persegi itu maklumat yang penting kita perlu highlight. Dan perimeter ABCDE ialah 26 meter. Soalannya, cari diameter dan jejari. Diameter dan jejari. Dua perkara ni yang soalan minta kita cari. Baik, untuk itu, kita tak diberikan persamaan. Kita kena bentuk persamaan sendiri daripada maklumat penting yang cikgu dah highlight tadi. Luas dinding 28, perimeter ABCDE adalah 26. Jadi kita ambil luas dulu. Untuk bentuk persamaan, kita ambil luasnya dulu. Baik, luas yang diberi di situ adalah 28. Jadi kita cuba bentuk persamaan menggunakan luas. Luas dinding maksudnya panjang darab lebar 7x darab y. So itu adalah luasnya 7xy sama dengan 28. Itu sahaja. Jadi kita biarkan ini sebagai persamaan yang pertama dan nampaknya persamaan itu adalah persamaan yang tak linear kan. Okey, yang kedua, maklumat yang kedua, perimeter ABCDE. Okey, kita ambil maklumat itu. Perimeter diberi ABCDE. Perimeter adalah 26. Jadi, kita lihat dulu bentuk perimeter untuk ABCDE. Jadi, ABCDE. Oh, dia termasuk sana. Separuh lilitan bulatan itu. Jadi, kita buat perlahan. AB tambah BC tambah CD. Jadi, itu dah ambil 2Y tambah 7X. Okey, kemudian tambah perimeter separuh bulatan. Kalau perimeter bulatan adalah 2 pi j. So, kalau separuh bulatan, kita bahagi 2 lah. Alright. So, samakan dengan 26. Akhir sekali, kita dapatkan persamaan kita ini. Cikgu sambung di sebelah. Ini boleh permudahkan 2 bahagi 2. Tinggal 1. Jadi, kita dapat 2y tambah 7x sama dengan, tambah pi itu terus kita ganti 22/7. Okey. Kemudian jejari. Jejari di sini kalau kita perhatikan A pergi D itu adalah 7x sama dengan bawah. So kalau jejari sahaja itu adalah 7x bahagi 2. Okey, so kita ganti di sini 7x bahagi 2 samakan dengan 26 maklumat yang diberi. So kita permudahkan apa yang boleh. 2 dengan 22 bahagi sana dapat 11. So at last kita dapat ini kelas. 2y tambah 7x. Okey, sini tambah 11x sama dengan 26. Okey, jadi 2y tambah 18x sama dengan 26. Ini adalah persamaan yang linear. Jadi kita ambil dia mana-mana satu y atau x sebagai perkara rumus. Kemudian kita akan gantilah dalam persamaan yang tak linear. Jadi kita letakkan y. Biarkan y sebagai perkara rumus. Sama dengan 26 tolak 18 bahagi 2 kan. Jadi kita akan dapat 13 tolak 9x. Okey, ini persamaan yang kedua yang kita dah berjaya bentuk. Satu linear, yang ini yang linear. Okey, sebab kuasa tertingginya 1. Yang ini yang tak linear. Okey. Baik, cikgu harap kamu nampak dan boleh faham. Kita teruskan penyelesaian untuk kedua-dua persamaan tadi. Jadi cikgu salin balik. Persamaan yang pertama adalah 7xy sama dengan 28. Yang ini yang tak linear. Persamaan yang kedua kita dah permudahkan. Letakkan y sebagai perkara rumus adalah y sama dengan 13 tolak 9x.
Okey, kita selesaikan yang ni sama-sama. Kamu boleh ready, ada kalkulator, boleh semak sama-sama dengan cikgu nanti. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Kita akan guna kaedah gantian. Ganti persamaan 2 dalam persamaan 1. Yang linear dalam persamaan yang tak linear. Jadi 7 X, Y kita akan ganti dengan 13 tolak 9X sama dengan 28. Di situ kita perlu kembangkan 7X darab 13 adalah 91X. Okey, 91X. 7X darab 9X itu tolak 63X. Kuasa 2, kemudian kita pindahkan negatif 28 ke kiri, tolak 28 sama dengan kosong. Sebab kita ke arah nak selesaikan persamaan kuadratik. Jadi kita perlu susun bentuk am. Alright. Kemudian ia akan jadi negatif 63 X kuasa 2 tambah 91X tolak 28 sama dengan kosong. Okey, katakan cikgu tak suka ni. A ni negatif 63. Jadi cikgu akan bagikan semua dengan negatif 1. So, ia akan jadi 63X kuasa 2 tolak 91X tambah 28 sama dengan kosong. Okey, ini persamaan kuadratik kita dan dah disusun dalam bentuk am. Okey, kita tengok 63X kuasa 2, 91 ini kita boleh kecilkan. Kita boleh bahagikan lagi semua ini dengan 7. Okey, bahagi dengan 7. Jadi kita akan dapat 9 darab 7, 63, 9X kuasa 2. Okey, 91 bahagi 7, kita boleh dapat negatif 13X. 28 bahagi 7, kita boleh dapat 4 sama dengan kosong. Dan di sini kita boleh faktorkan. Ataupun kamu gunalah kaedah yang kamu biasa guna tu, kamu tekan kalkulator. Kamu faktorkan di sini, kamu akan dapat X tolak 1, sini adalah 9X tolak 4. So, itu kita dapat X sama dengan 1 atau X sama dengan 4/9. Okey, sesudah tu kita carilah diameternya untuk kedua-dua nilai. Apabila X sama dengan 1, diameter adalah diameter kita sama dengan 7 darab 1 tadi kan? Okey. So 7 lah diameternya 7 dan jejarinya. Okey, jejari adalah sama dengan diameter bahagi 2. So 7/2. Okey. Apabila X sama dengan 4/9, okey, diameter kita adalah 7 darab 4/9. Okey, situ kita akan dapat 28/9. Okey, seterus itu kita cari jejari. Jejari kita hanya perlu bahagi 2 saja. 28/9 bahagi 2. So, di situ kamu akan dapat, berapakah jawapan dia? Kita akan dapat 14/9. Baik, itu penyelesaian untuk soalan yang diberikan tadi. Tengok pula soalan 2 yang cikgu sediakan untuk kamu. Sekeping papan berbentuk segi 4 tepat. Okey, segi 4 berukuran Y cm panjang dan 3 cm lebar. 3X dengan Y. Seorang pekerja ingin memotong papan itu kepada 2 keping papan kecil berbentuk segitiga bersudut tegak. Perimeter bagi setiap segitiga, okey, itu maklumat yang pertama. Perimeternya 24 dan ukuran sisi terpanjang segitiga adalah X tambah Y. So, ada 2 maklumat di sana. Dalam kepala kita, mesti dah ada gambaran bentuk segi 4 tepat ni. Okey, panjangnya adalah Y, lebarnya adalah 3X. Dan dikatakan pekerja ingin memotong papan kepada 2 keping papan kecil berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, katalah ini dia dipotong macam ni, segitiga bersudut tegak kan? Alright. Jadi, diberitahu juga di sana panjang sisi yang terpanjang ini adalah X tambah Y. Okey, kita akan bentukkan persamaan sebab persamaan tak diberi, maklumat diberi, kita bentuk persamaan. Perimeter bagi setiap segitiga ialah 24. Okey, satu segitiga tu perimeternya adalah 24. Jadi, kita bina dulu persamaan. Perimeter untuk setiap segitiga sama dengan 24. So, kalau nak cari perimeter, Y tambah 3X tambah X tambah Y di sana.
Okey, samakan dengan 24. Akhirnya bila kita permudahkan, y sama dengan 12 tolak 2x. Okey, itu persamaan kita yang pertama. Terus jadikan y sebagai perkara rumus. Kita nampak di sana persamaan ni adalah linear. Okey, maklumat yang kedua, diberitahu sisi terpanjang segitiga tu. Sisi terpanjang yang inilah x tambah y ni. Okey, sisi terpanjang adalah x tambah y. Selain daripada x tambah y, kita boleh guna kaedah teorem Pythagoras untuk carikan x tambah y ni kan. Ambil 3x dengan y. So, maklumat yang kedua, ini maklumat yang pertama, kita dah dapat satu persamaan. Alright, maklumat yang kedua, sisi terpanjang segitiga. Kita akan buat ini, sisi terpanjang bagi segitiga tu adalah x tambah y. Okay, cikgu guna color lain. Alright, sisi terpanjang adalah x tambah y. Kita akan guna teorem Pythagoras. Jadi kita akan buat 3x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan, okey, sisi yang diberi tu x tambah y kuasa 2. Okey, akhirnya kita dapat 9x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan, okey, sini adalah x kuasa 2 tambah 2xy tambah y kuasa 2. Dan persamaan ini kita boleh permudahkan. Kamu selesaikan baik-baik, kamu akan dapat 8x kuasa 2 tolak 2xy sama dengan kosong. Okey. Jadi ini adalah persamaan kita yang kedua. Seterusnya, okey, kita akan selesaikan kedua-dua persamaan ni. Cikgu tulis balik persamaan yang pertama tadi. Y sama dengan 12 tolak 2x. Okey, persamaan yang pertama. Kemudian persamaan kita yang kedua tadi adalah 8x kuasa 2 tolak 2xy sama dengan kosong. Okey, kalau lihat di sini, 8 dengan 2 boleh permudahkan lagi. Kalau kamu mahu permudahkan lagi, boleh jadi 4x kuasa 2 tolak xy sama dengan kosong. Okey, let's say kita nak ambil yang ini yang dah dipermudahkan. Okey, jadi kita akan gunakan kaedah persamaan serentak, ganti persamaan 1 dalam persamaan 2. Okey, jadi salin saja persamaan 2, 4x kuasa 2 tolak x. Okey, y-nya kita akan gantikan dengan 12 tolak 2x. Alright, dan sama dengan kosong. Di situ kita buka kurungan baik-baik, x kuasa 2 tolak 12x tambah 2x kuasa 2 sama dengan kosong. So, kita akan dapat di sana 6x kuasa 2 tolak 12x sama dengan kosong. Okey, cikgu akan faktorkan 6x keluar. Tinggal di dalam x tolak 2 sama dengan kosong. Jadi di situ kita dah guna kaedah pemfaktoran. So, jawapan kita yang pertama, 6x sama dengan kosong, x sama dengan kosong. Yang kedua, atau x tolak 2 sama dengan kosong, jadi x sama dengan 2. Okey, untuk kedua-dua nilai x ni, kita pertimbangkan betul-betul. Okey, pertimbangkan baik-baik. Tadi kita ada segi 4, lebarnya adalah 3 darab x. Jadi, x itu tak boleh ambil nilai kosong lah, sebab kalau 3 darab kosong, dapat kosong. Jadi, kita tak ambil kan, kita ambil nilai x sama dengan kosong tu kita abaikan. Kita hanya akan pertimbangkan x sama dengan 2. Okey, apabila x sama dengan 2, kita perlu cari nilai y. Y sama dengan, ganti dalam persamaan 1 tu. 12 tolak 2 darab 2. Okey, di sana kita akan dapat y sama dengan 8. 12 tolak 4, 8. Okey, setelah itu kita tengok balik soalan. Soalan tanya apa tadi? Soalan tanya hitungkan luas papan asal. Hitungkan luas papan asal. So, kalau luas maksudnya panjang darab lebar. Luas sama dengan panjangnya y darab lebarnya 3x. Gantikan saja nilai-nilai yang kita dah ada. Y sama dengan 8. 3x sama dengan 2. Okey. 8 darab 6 sana 48 unit persegi. Jadi, itu penyelesaian untuk masalah yang dikemukakan di sini melibatkan satu persamaan linear dan satu lagi persamaan tak linear. Okey, seperti biasa bila kita dapat soalan, kita akan faham soalan dulu, bina persamaan.
Okey, kita perlu bina persamaan kita sendiri berdasarkan maklumat yang diberi. Kemudian kita gunakan kaedah persamaan serentak iaitu kaedah penggantian. Okey, perlu tukar kepada perkara rumus, perlu gantian, perlu kaedah untuk perfaktoran, perlukan dua-dua jawapan. Okey, akhir sekali jawapan yang soalan kita. Ucapkan selamat belajar. Sekian, terima kasih.